pasti kami akan timpakan sesaan yang dekat sebelum sesaan yang besar agar mereka kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang berada di rumah. Kembali kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19 untuk kita sama-sama mendalami, membaca, memahami dan juga mengamalkan isi kandungan daripada kitab wahyu daripada Allah sebagai surat cinta daripada Ilahi untuk sama-sama kita dalami pada setiap hari. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu. Alhamdulillah, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Apa khabar ya? Alhamdulillah. Dan bagi tuan-tuan yang berada di rumah, kita mendoakan, saya mendoakan Ustaz ya, kita doakan, minta juga tuan-tuan yang di rumah doakan kita terus istiqamah dalam kita bersama Al-Quran. Apatah lagi bila kita mendalami surah As-Sajdah Ustaz. Semalam kita dah lihat bahagian pertama ya, tentang betapa seriusnya Allah menjadikan kita ya. Allah bukannya serahkan begitu sahaja tapi ada tujuan. Ada tujuan dan insya-Allah pada hari ini kita nak menyambung Ustaz ya, bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah yang belum lagi sempat membuka mushaf, mari kita buka kepada muka surat 416. Ya, kita akan tengok sama-sama tapi sebelum itu kita akan mulakan dengan Ummul Quran Suratul Fatihah untuk kita pasakkan, kita ingat bahawa sebenarnya kita memang berdoa setiap hari Ustaz ya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya. Jalan itulah yang Allah jawab dalam surah Al-Baqarah itu ayat yang kedua, bahawa inilah kitab tidak ada keraguan, yang kita baca dia akan menyebabkan kita tidak ragu Ustaz ya. Maksudnya dalam keadaan kita sulit sekarang ini, sudah dimaklumkan sambung lagi 2 minggu ya. Tapi bantuan Allah ini jangan diragui. Nah, jadi ada modul daripada Allah. Pada hari ini kita nak tengok macam mana Allah menyatakan perkara ini dalam surah Sajdah Ustaz ya. Jadi Ustaz, mari kita sama-sama kita mulakan dengan tuan-tuan yang di rumah, kalau yang tidak ada mushaf boleh muat turun Smart Quran. Smart Quran untuk kita memulakan dengan Ummul Quran dahulu Ustaz. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, insya-Allah kita mulakan dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Ayuh kita baca sama-sama insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan petunjuk sebagai seorang hamba kepada Allah. Misalnya Allah memperkenalkan dirinya, zatnya kepada kita pada ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan Allah memberitahu kepada kita bahawa kita adalah hamba. Kita adalah hamba yang penuh kelemahan. Makin lagi kita mengaku kita menjadi hamba, itulah status yang paling tinggi ya. Bukannya doktor, bukannya engineer, bukan cikgu, bukan ya. Yang itu semuanya akan jadi tinggi bila menjadi hamba Ustaz ya. Yang itu yang kita belajar pada sesi pertama semalam dalam surah As-Sajdah ini, berkaitan dengan menjadi hamba ya. Dan hari ini kita nak menyambung kembali. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah, jom kita sama-sama menyambung ayat 12. Semalam kita dah baca tapi kita nak ulang balik kerana ayat ini, surah ini surah yang dicintai oleh Nabi ya. Jadi maksudnya kalau Nabi ada pada
zaman kita ini ataupun kita berada di zaman Nabi, pagi Jumaat kita akan dengar. Bukan setiap Jumaat, tapi Nabi memang suka sangat ya. Jadi apakah sinopsis pagi hari ini? Apakah ringkasan yang kita akan belajar lihat bersama pada ayat yang ke-12? Kita akan tengok, kita semalam dah tengok pun hakikat orang yang tidak beriman, yang derhaka istilahnya, mujrimun, sampai ayat 14. Kemudian ayat 15 hingga 19 itu Allah ceritakan ciri orang beriman dan apakah balasannya. Kalau kita beriman, ya tuan-tuan ya, kita baca Quran ini dan ada beberapa perkara, semalam kita dah bincang sikit tentang zikir, itu adalah sinopsis bagi ayat 15 hingga 19. Ayat 20 hingga 22 Allah ceritakan ciri orang yang fasik ya, dan apakah balasannya. Dan juga kita akan lihat sedikit ada kisah Nabi Musa ya, ada 2 ayat di situ Nabi Musa menerima Taurat ya, dan kita akan tengok apa kaitan dengan Nabi Musa maksudnya pasal dalam Quran ini Nabi Musa punya cerita ni sepanjang Quran, tapi tak ada satu surah nama Nabi Musa. Ya betul, tapi cerita dia banyak disebut. Cerita dia banyak. Jadi Allah nak beritahu kepada kita jangan lupa pasal kisah Nabi Musa dan pengikutnya. Kita ni kan pengikut Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Nabi Musa, Allah nak bawakan kita ni lebih kurang sama ya. Kita ambil pelajaran tuan-tuan ya, dan akhir sekali nanti kita akan tengok keputusan Allah dalam sejarah umat dan alam semesta serta status ya, apakah yang berlaku kepada orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir. Maka tuan-tuan, mari sama-sama kita mulakan dengan ayat 12. Ustaz, ya, dipersilakan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, di online ni semua sudah bersedia kot? Ya, daripada sahabat-sahabat kita di Facebook. Saya yakin mereka sudah bersedia sah. Sudah bersedia. Buka mushaf. Muka surat yang kita nak baca sekarang ni ialah muka surat 416 ayat 12 hingga ayat 15 insya-Allah. Kita mulakan dahulu. Jadi ayat yang ke-15 tu Ustaz nanti, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan ada satu tanda Ustaz, macam masjid tu kan, macam kubah tu kan, macam kubah tu, maksudnya kat situ kita disunatkan sujud bila kita mendengar ayat ini, ataupun kalau dalam solat kena ikut imam lah. Kalau imam sujud pun kita sujud. Tapi kebanyakan imam tahulah akan sujud. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang berada kat rumah yang dalam keadaan yang okey, maknanya elok, pakaian dan sebagainya, boleh nanti selepas saja saya baca la yastakbirun ni boleh sama-sama sujud sujud tilawah ataupun sujud sajadah dipanggil kan. Menghadap kiblat, menutup aurat dengan baik, kawasan tempat kita nak sujud tu elok. Kalau kita ni tak boleh Ustaz. Kita sekarang macam ni kan Ustaz kita. Dan kita boleh baca apa juga tasbih Ustaz. Dalam kita sujud tu subhanallah walhamdulillah ataupun sajadah wajhi alladhi, sehingga habislah kita pulang dalam salat. Dan kalau katakan ada yang jadi imam pada Ramadan nanti baca surah ini. Kalau katakan ayah nanti sujud, jangan pula si anak ke si si isteri kat belakang dia rukuk pula kan. Kemudian dia tengok mengapa kau kan. Rupanya ayah sujud sajadah ini ya. Dalam Al-Quran Ustaz, tempat macam ni ataupun ayat yang macam ni yang ada dalam lebih kurang 15 tempat. 15 ya. 15 tempat. Dan salah satunya dalam surah As-Sajdah. So beruntunglah kita hari ni tahu. Kadang-kadang betul Ustaz, memang ada yang tanya, kenapa tiba-tiba sujud? Dan ada orang sebelah kita kadang-kadang, tadi saya tengok dia tu rukuk. Macam Ustaz kata tadilah. Jadi kalau kita berjamaah, yang penting follow saja imam. Imam. Jadi kalau dia dah rukuk tu, terus sujud. Terus sujud ya. Jangan pula dia cancel pula. Jangan dia tegur pula imam. Salah tu. Salah. Lain macam. Okey, baik. Baik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Kita baca ya dari ayat 12 hingga ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا
أغويناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون صدق الله العظيم. Surahul Azim, benarlah kata-kata Allah. Kita bertasbih ya Ustaz ya, sebentar tadi. Bagi tuan-tuan yang bersujud sekarang, okay, kita menunggu. Bagi kita yang tidak bersujud, kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, kita menyatakan bahawa maha suci-Mu ya Allah, segala pujian bagi-Mu ya Allah. Allahu akbar. Kami tidak mahu sombong, kami tahu bahawa Engkaulah yang maha besar Ustaz ya. Jadi kalau katakan tak dapat nak sujud, kita menyatakan, kita respon balik. Ini adalah kaedah bagaimana kita membaca Al-Quran. Bila kita tengok ciri-ciri orang beriman ayat 15 itu, kita dah belajar semalam, kita nak tengok bahawa mereka itu bersujud dan bertasbih, maka kita bertasbih, kita bertahmid dan juga kita bertakbir. Kita pun semalam kongsi dengan para penonton zikir itu kan, zikir. Subhanallah itu semalam. Betul. Ya. Jadi itulah yang kita selalu kena ingatkan kepada diri kita. Pasal apa? Ayat 12 hingga 15 ini yang kita dah bahaskan, dah bincangkan, tadaburkan semalam. Orang yang tidak mahu tunduk di dunia akan tunduk di akhirat. Ayat 12 itu nanakisu ya, walau tara idzal mujrimuna nakisu, iaitu nakisu ini dia tunduk ke bawah ya, tetapi dia kata apa? Absarna, ya Allah kami nampak. Tunduk ni sebenarnya tak nampak sangat, tapi dah cukup dah tak tahan dah tengok dengan mata kepala bahawa memang betul kami dah yakin. Dulu dekat dunia tak yakin. Tetapi bagi orang yang beriman, bagi tuan-tuan yang membaca Al-Quran ini, makin kita baca Quran, Quran ini akan menyebabkan kita nampak benda yang orang lain tak nampak. Maksudnya ya, pasal apa? Pasal kita dengar dan kita nampak. Macam contohnya lah ya, kalau kita kata bahawa kalau kita semalam kita dibincang, kalau ada air, misalnya kalau ada air, kita nampak bahawa ia datang daripada langit apa sebagainya, tapi bagi orang yang tak ada ilmu, dia tak tahu bahawa air itu datang daripada langit, ia datang daripada laut yang masin, tapi akhirnya berlaku prosesnya itu menguap dan akhirnya dia turun balik. Bagi orang yang dia mendengar ilmu-ilmu, bagi tuan-tuan yang belajar, dia tahu bahawa wah air ini prosesnya itu amat panjang ya. Tapi bagi orang yang tak belajar, dia nak kena tengok dulu baru dia yakin. Maksudnya ialah takkan kita nak pergi ke awan kan, tengok betul ke awan tu turunkan hujan kan, betul ke daripada laut itu dia punya garam tak naik, baru kita akan percaya kan. Jadi itu kepentingan kita mendalami ilmu, apatah lagi kalau ilmu daripada Al-Quran. Jadi apa yang kita belajar daripada ayat 15 ini, orang yang tunduk di dunia insya-Allah masuk ke syurga. Nanti akan ada cerita lepas ni ya. Tapi kalau orang itu tidak mahu tunduk di dunia ini ataupun dia tunduk lambat, itu pun Allah bagi warning juga. Dia tunduk tapi lambat, yang kita bincang semalam. Zuhurnya tunduk pukul 4 petang. Allahu akbar. Ataupun asar je pukul 6.30 petang. Tunduk lambat, khuatir nanti Allah kata dah dulu kamu lambat, dah lambat dah. Kan itu yang kita tak nak. Allah menyatakan inna nasinakum pada ayat yang ke-14. Sesungguhnya kami melupakan kamu. Allah tak lupa, tapi Allah memberi balik apa yang dibuat di dunia ya, kamu lupa masa solat ya, masa sujud kamu tak nak sujud, kamu buat dulu urusan kamu, makanlah apa sebagainya, kamu tak susun ikut keutamaan. Okey, fine. Kan itu yang kita tak nak. Nauzubillah min zalik. Jadi Allah beritahu tanda orang beriman ini adalah mulanya dia suka berzikir ya. Bila diingatkan dia akan kharus sujada, dia merendah diri, bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Ada lagi level tinggi. Level tinggi ini kita tengok pada ayat yang ke-16. Diikuti dengan balasan bagi orang yang beriman dan tidak beriman. Baik, mari kita sama-sama sambung ayat 16. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni kita nak baca ayat seterusnya. Ayat yang ke-16 sehingga ayat yang ke-22 saya. 22 ya. Okey, jadi ada muka surat 416 dan ada muka surat 417 ya.
Sempat lagi tu nak buka mushaf, buka Al-Quran, kita nak sambung bacaan kita sekarang. Muka surat 416. Tadi saya dah mula Ustaz dengan Taranum Hijaz. Jadi saya nak sambung lagi sekali lagi untuk dengan Taranum Hijaz. Masih sambung ya. Ustaz minat kumpulan Hijaz kan? Minat. Nanti kalau minta kumpulan Hijaz nanti bertrio dengan kita boleh tak? Boleh. Minta dia baca Hijaz. Oh subhanallah. Yang ni nama Taranum di Hijaz. Nama Taranum, bukan kumpulan Hijaz ya. Okey. Baik. Jom insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Benarlah kata-kata Allah dalam ayat yang ke-16 dimaksudkan tentang perkara tatajafa junubuhum anil madaji'. Ustaz ya. Kali ini Allah bawakan yang lebih tinggi lagi apabila seseorang itu dia tidak sombong. Tidak sombong, dan dalam hidup kita ini kalau kita ini ada banyak perkara yang menyerabutkan. Ustaz ya, semalam kita bincang pasal serabut, banyak perkara. Allah tak pernah serabut. Ya, Allah tak pernah serabut. Itu sebabnya kita cakap subhanallah itu pasal Allah Maha Suci, tak ada masalah. Kita je baru bagi sikit saja. Baru Ustaz dah masuk minggu keempat ya. Bagi lagi 2 minggu kita dah alamak kan. Pasal memang kita ini daripada mimma immahin, daripada air yang hina Ustaz ya. Bagi tuan-tuan, kita sedar diri kita, tapi Allah bagi peluang. Agar Allah bagi peluang macam mana bagi orang yang serabut, dia ada projek besar, tanda dia ada projek besar, dia akan buat apa?
tatajafa. Tatajafa ini maksudnya tuan, daripada jafu itu maksudnya ialah dia tak senang duduk di atas katil dia. Masya-Allah. Dia kalau junubuhum ini pebaringan dia, dia tak rasa selesa. Dia lebih kurang ceritanya kalau ada ahli keluarga kita dekat hospital, Ustaz. Allah. Kan? Jadi kita malam-malam nak tidur tu kita rasa gelisah. Sebut tak kena. Itu tatajafa junubuhum anil madaji. Ya. Maksudnya apa tuan-tuan? Kerana dia rasakan, ya Allah, saya perlukan bantuan daripada-Mu ya Allah. Bagi orang yang percaya pada hari akhirat, tentang dirinya ni rasa macam tak cukup. Ada banyak projek di dunia ni pun, projek perlukan bantuan Allah, kan? Kalau kita uruskan sendiri, memang sekarang Ustaz, kan, nak dapat job ke apa sebagainya susah. Bila kita serabut begitu, maka kita tak senang duduk. Maka orang beriman tak senang duduk ini adalah untuk dia buat apa? Untuk dia beribadah pada waktu malam. Bukan tak senang duduk, dia pergi lagi buat planning untuk macam mana nak buat bisnes ni. Bukan. Dia minta pada Tuhan. Pasal tahu dah kita tak boleh buat apa. Nak jual, orang tak keluar, nak pergi kedai kita. Kan? Kedai pun kena tutup, contohnya. Maka di sini yang pertama, dia tak senang duduk. Itu ciri yang lebih tinggi Ustaz ya. Nak dapat ciri ini, awalnya ni kita kena biasakan zikir. Yang semalam Ustaz ajar tu, biasakan subhanallah walhamdulillah. Kita mungkin tak biasa bangun malam. Satu hari nanti Allah akan bagi kita kekuatan untuk bangun malam. Pasal kita dah mula sensitif, Allah nak bantu saya ke tak? Kalau projek ini cukup besar, maksudnya kita bangun malam. Kalau tak bangun malam, maksudnya apa Ustaz? Maksudnya projek tu tak cukup besar. Maksudnya tak apalah, tak apa. Tak ada job pun tak apa. Okay? Ada orang bimbang tapi dia tak cukup bimbang untuk minta bantuan Tuhan. Yang kita doakan tuan-tuan yang di rumah, saya jugalah ya. Kalau kita tanda orang itu cukup ada projek besar ya untuk berjaya di dunia dan di akhirat ini, dia bangun malam. Yang pertama. Yang kedua, macam tadi, ibu, ayah bimbang anak dia kat hospital, dia mesti doa penuh khaufan wa tama'a. Doa penuh takut, ya Allah takutlah pasal dosa, banyak kekurangan, ya Allah tak sembuh, ya. Atau dalam masa sama wa tama'a. Dalam masa khaufan ada tamak, rasa ya Allah, siapa lagi aku nak minta tolong ya Allah. Begitu. Yang kedua, pengharapannya amat tinggi. Dan yang ketiganya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Menarik Ustaz ya. Iaitu daripada rezekinya dia infakkan. Allah. Jadi siangnya tu dia infakkan, macam katakan kita tengok sekarang ni dah ada 25,000 orang yang wakafkan Quran untuk bagi ke hospital-hospital. Ramai orang suka sangat pasal ada yang tak mampu beli Quran. Ustaz ya. Jadi bila sampai Quran itu, mereka doakan kita. Orang yang selalu buat tiga perkara ini, dia tandanya projek itu cukup besar, perlu bantuan Tuhan. Jadi tak serabut. Ini level tinggi. Level rendah sikit tu dia zikir dulu, dia okey, bukanlah rendah sangat. Itu adalah penting setiap masa, tapi dia akan build up ke arah ayat 16. Dan Allah cakap fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Dalam Quran ini qurratu a'yun ada dalam surah Al-Furqan. Kita doa, ya Allah berilah pasanganku, zuriatku qurratu a'yun kan. Tapi kalau serabut juga, ialah bincang kita memang duduk kat rumah memang dah okey, tapi kadang-kadang serabut juga. Sama ada fikir pasal gaji ke, pasal rezeki ke, fikir macam ini ayat untuk menjadikan qurratu a'yun. Masya-Allah. Menyejukkan mata kita ya, menyebabkan apa tuan-tuan? Insya-Allah kalau kita dengar sekarang ni stress level makin meningkat Ustaz. Pasal duduk kat dalam rumah, ada yang berpisah. Maka ini ayat 3 perkara ini yang tuan-tuan di rumah boleh laksanakan, dan Allah beri tahu perkara ini hanya diketahui oleh orang yang beramal. Yang tak buat, yang belum lagi derma, yang tak bangun malam lagi, dia tak tahu. Tapi yang bangun malam dia rasa lebih tenteram, ya, lebih boleh handle. Jadi kalau ada kaunselor-kaunselor yang membantu, kalau dia bercakap dengan orang yang beragama Islam, cadangkan 3 perkara ini. Lebih praktikal berbanding dengan bersabarlah. Tapi kita tak boleh memahami dia kecuali Allah sahaja. Allah sahaja. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, satu poin yang saya nak highlightkan lebih ke depan, ayat yang ke-19 bagi orang yang beriman. Ustaz ya, ayat yang 19 tu. Ammal ladzina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wa. Allah berikan apa? Ayat 19 itu. Bagi mereka mendapat syurga sebagai kediaman, ya, tempat untuk mereka. Awal ni tempat dia relax. Kan sekarang ni kan kita duduk kat rumah tapi tak boleh relax. Saya tak boleh relax Ustaz ya. Pasal kita masih lagi hidup, ada keperluan. Tapi bila namakan jannatul ma'wa, tempat boleh relax, boleh bersenang lenang. Allah kata nuzulan. Nuzulan ni daripada perkataan nuzul, maksudnya ialah dia punya apa, kalau orang datang tetamu tu kita bagi sweet dia punya appetizer, ya, pembuka tu, bukan makan utama. Itu namanya nuzulah. Masya-Allah. Maksudnya Allah bagi syurga Firdaus, ini syurga Ma'wa. Dalam surah Al-Kahfi syurga Firdaus. Itu baru introductory. Bahasa Inggeris tuan-tuan ya. Sebagai pengenalan. Yang lebih daripada itu, subhanallah,
Itu kepada siapa? Kepada orang yang ada masalah serabut di dunia ini, dia nak selesaikan, dia minta bantuan daripada Allah dengan bangun malam, dengan dia doa betul-betul dan dia infakkan. Agar kalau ada ahli keluarga kita sakit, susah sekarang ini tuan-tuan, inilah yang boleh kita laksanakan. Ini formulanya dan kita nak tengok selepas ini nanti ya, bagaimana formula untuk kita terus kekal berada pada posisi ini, sentiasa tunduk di sini agar kita tidak tunduk di sana. Kita akan sambung sebentar lagi dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Kembali kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19 di mana kita mendalami surah As-Sajdah ya sebentar tadi daripada ayat yang ke-12 hingga 22 dan Ustaz kalau baca Ustaz baca ayat 21 awal tadi ya Allah bercakap tentang rasakanlah azab yang adna ya adna itu maksudnya yang peringkat dalaman ataupun dekat di dunia ini sebelum azab yang lebih besar agar mereka kembali. Kalau kita perasan sebenarnya bila bercakap tentang COVID-19 ini adalah sebagai satu ujian kepada kita adna lebih dekat agar Allah sebenarnya tak nak kita diazab yang besar di sana. Ya, ini pengajaran untuk kita selain daripada orang-orang yang bukan beragama Islam ataupun yang tidak beriman ya, tetapi bagi kita juga kita ambil pelajaran sebenarnya Allah memang sayang kita. Allah tidak mahu kita diazab lebih besar akbar agar kita kembali. Allah bagi sikit, Allah cuit sikit kita sekarang ini agar kita kembali dan memang masya-Allah tuan-tuan yang sebelum ni mungkin tak sempat baca Quran, kita baca Quran, tak sempat tadabbur, kita dapat tadabbur ya dan kita tak sempat solat on time sekarang subhanallah Ustaz ya. Itu hadiah besar. Subhanallah. Allah nak suruh kita kembali balik, rujuk balik dalam ayat yang ke-21 dan Allah beritahu dekat ayat 22 itu masya-Allah itu amat penting iaitu di hujung itu inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya bagi orang yang derhaka itu kami akan balas dendam, istilahnya muntaqimun. Tapi menarik ni Ustaz, Allah balas dendam dalam kasih sayang juga. Masya-Allah. Pasal Allah beritahu awal. Kan kalau orang balas dendam dekat dunia ni mana ada dia beritahu saya akan awak buat salah saya akan tumbuk 100 kali. Dia beritahu awal. Itu bukan gangster. Sekarang mafia dekat Itali tuan-tuan, Ustaz ya. Dia sekarang bagi makan. Masya-Allah. Pasal terlampau tough sangat mencabar hidup di Itali sekarang ini, mafia keluar bagi makan. Kan nak ceritanya ialah itu mafia baik kan, dah jadi baik tu. Sebenarnya Allah SWT dia tidak mahu pun mengazab kita ya tuan-tuan sekalian. Jadi Allah beritahu awal-awal. Walaupun orang cakap muntaqimun tu balas dendam ya, tetapi balas dendam Allah ni masih lagi paling tingginya kasih sayang Allah. Jadi kalau Ustaz kita baca balik ayat 21, 22 sambung kepada ayat 24 untuk kita terus melihat kepada kisah Nabi Musa. Kita terus sambung balik. Jadi 21, 22, 23, 24 insya-Allah. Okey baik. Terima kasih Ustaz. Para penonton yang dikasihi Allah, sebelum saya baca Ustaz, saya tertarik dengan perkongsian satu ni. Puan Intan Roszalina Huzali Ustaz. Saya perasan tadi. Anak di UK Ya, maksudnya ayat yang ke-16 tu Ustaz. Tengok Ustaz, hari ni kita belajar dapat satu ayat 16 yang Allah bagi formula pada kita. Bangun malam, mohon pertolongan doa bersungguh-sungguh kepada Allah dan infak. Sebab dia kata risaukan anak-anak yang kerja dekat UK, belajar dekat UK. Subhanallah. So dapat kekuatan tonik daripada Al-Quran. Alhamdulillah. Dan kita Ustaz rindu membimbangkan anak kita kat mana Ustaz? Anak kita di rumah lah. Di rumah di Malaysia pun kena bimbangkan juga. Betul, ada orang anak di UK dia bimbang ya, alhamdulillah. Betul. Tapi anak kita sebenarnya taklah dekat dengan kita pun. Betul. Allah yang lebih Allahu dekat Akbar. untuk menjaga mereka agar terus mereka soleh itu Ustaz ya. Betul Ustaz. Baik. Okey, kita sambung saya. Ayat 21 hingga ayat 24 saya. Baik, jom tuan-tuan dan puan-puan kita baca. Kita nak sambung lagi semalam kita guna taranum jaharkah, kita nak sambung lagi ataupun taranum ajam saya. Ajam. Tak jaharkah ataupun taranum ajam saya. Baik, auzubillahi minasyaitanirrajim. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ
ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Pada ayat yang ke-21 22 sudah kita bahaskan Ustaz ya. Kita tadabbur sedikit. Rupanya Allah ni sayang ya. Allah beritahu awal-awal, Allah ni marah ya, tapi beritahu awal-awal ya. Bukannya bila dah sampai sana baru kena. Ya, kat sini pandai-pandailah kan. Tak tahu ke kena denda. Itu bukanlah ciri kasih sayang daripada Allah SWT. Jadi selepas daripada ayat 22 itu Allah beritahu tanda Allah sayang itu Ustaz ya kepada kita tuan-tuan, kisah Nabi Musa. Nabi Musa diberikan kitab, fala takum fi miryatin min liqa'i, janganlah ragu-ragu ya wahai Nabi Muhammad menerimanya, dan juga bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad jangan ragu-ragu menerimanya. Satu apa tuan-tuan? Satu, Allah beritahu kisah Nabi Musa untuk Nabi Muhammad yakin bahawa Nabi Musa walau macam mana mencabar pun tapi tetap bersama dengan Taurat, dengan kitab. Jadi bagi Nabi Muhammad walaupun ada cabaran ya, ada cabaran tapi Nabi Muhammad tetap kuat. Dan bagi kita pengikut umat Nabi Muhammad, walaupun ada cabaran nak membaca, nak mengamalkannya, kuatkan semangat. Kuatkan semangat ya. Allah beritahu perkara ini kerana apa? Kerana ini adalah hidayah untuk menyelamatkan kita. Kalau Taurat menyelamatkan Bani Israel, Quran ini adalah untuk kita. Tak nak diazab walaupun satu saat. Walaupun satu saat ya. Jadi ini yang kita tengok dalam ayat 23, dan kemudian ayat 24 itu yang kita kena laksanakan tuan ya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Ada imam ataupun pemimpin yang memberi pencerahan dan sabar ketika mendidik dengan panduan kitab itu. Masya-Allah. Itulah tugas kita bersama, bukan sekadar kita berdua Ustaz ya. Kita ni sikit-sikit jelah yang ada Ustaz ya, yang mendengar ni. Ustaz banyak. Masya-Allah, Ustaz dengan lagu, cara bacaan itu memberi ketenangan, memberi barakah kepada kita sambil kita bertadabbur ini. Bagi tuan-tuan yang ada di rumah, imam-imam yang ada pada bulan Ramadan, sekarang dah ada dah yang kata alamak macam mana nak jadi imam ni kan. Tak apa tuan-tuan. Bila tuan-tuan ingin menjadi imam, ada niat itu, Allah akan mudahkan. Ya, tak baca surah Sajdah, baca Qul Huwallah okey kan. Ataupun anak mungkin boleh menghafal ya, buat kempen. Ada PKP ketiga buat kempen hafal surah Sajdah contohnya kan. Lepas tu bagi sikit hadiah, anak yang lelaki mungkin boleh jadi imam ketika tarawih nanti kan. Ini antara aktiviti yang kita boleh penuhkan. Kerana apa? Kerana kita nak beramal dengan ayat 24, yahdu nabi amrina lamma sabaru ya. Bersabar untuk mencerahkan dengan panduan hidayah daripada Al-Quran ya. Kalau zaman Bani Israel itu dengan Taurat, maka wakanu biayatina yuqinin. Inilah orang yang yakin. Mengapa kita pentingkan yakin ini dalam ayat ini? Yakin ini Ustaz, dia macam dah nampak. Ya, orang beriman dia yakin dengan Quran ni macam dah nampak depan mata akhirat. Tapi kalau orang yang tidak beriman, dia yakin bila dah sampai depan Allah nanti. Bila nakisu itu, bila dia dah tunduk, betul absarna wa sami'na farji'na kan. Tapi dah tak boleh dah. Nak jadi imam tak boleh dah dekat akhirat nanti. Inilah peluang tuan-tuan yang ada di rumah, ibu-ibu, masak yang terbaik untuk Ramadan yang dah tak lama dah ni buat persediaan. Pastikan jangan ambil masa banyak sangat untuk masak ya. Banyakkan masa untuk beribadah. Rupa-rupanya inilah peluang yang kita perlu ambil, kita laksanakan dan bersabar. Sabar ni bukan maksudnya kita tak buat apa-apa Ustaz ya. Sabar ni maksudnya ialah kita optimumkan, gunakan segala kepakaran, segala sumber yang ada untuk mengajarkan Al-Quran. Ini yang ada pada ayat 24. Jadi kalau kita buat ini apa jadi? Mari kita sambungkan ya. Baik. Jadi kita nak baca untuk seterusnya ini ayat 25 sehingga akhir saya sampai habis surah As-Sajdah, dan sekarang kita berada di muka surat 417 surah As-Sajdah. Jom kita sambung lagi dengan taranum jaharkah ataupun taranum ajam insya-Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna
ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Pada ayat 25, sungguh Tuhanmu dia memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan. Maksudnya perselisihkan itu pasal dia kata betul ke ada, kan? Orang beriman kata ada, kan? Orang yang tak beriman dia kata betul ke tak nampak pun, ya. Jadi bila mereka cakap begitu, Allah akan tentukan pada ayat 25, 26 itu Allah bercakap tentang awalam yahdilahum. Ada dua perkara Ustaz, ya. Pada ayat 25, 26 dan 27 itu, satu, tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka umat sebelum ini yang dibinasakan sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat kediaman mereka. Maksudnya kita ni boleh tengok petanda-petanda orang terdahulu yang telah dimusnahkan. Kalau Ustaz, kalau kita pergi ada peluang lagi, kan, pergi ke Mekah, Madinah itu, di Mekah itu kan ada tempat tandas dekat Masjidil Haram tu. Itu rumah siapa tu Ustaz? Itu Abu Bakar. Abu Bakar ke yang tandas? Oh, tandas, Abu Lahab. Ya. Tertukar saya tadi. Tertukar. Okey, Abu Lahab. Jadi sebenarnya kalau orang dapat pergi ke tempat itu, ya Allah, betapa hinanya Allah susun kepada Abu Lahab yang telah menghina Nabi jadi tempat tandas. Masya-Allah. Kan? Sampai tahap begitu sekali. Cuba bayangkanlah Ustaz, ni tak naklah kita punya tempat rumah kita tu jadi tempat yang tidak mulia, kan? Jadi Allah beritahu begitu kerana apa? Nak beritahu kepada kita bahawa inna fi dzalika laayatin afala yasmaun. Ya, ini adalah kebesaran Allah, tak nak dengar ke? Kan? Kita kalau masih ingat lagi Ustaz, ya, yasmaun, tuan-tuan, yasmaun ini adalah perkara pertama yang Allah ciptakan, kan? Maksudnya pendengaran, lepas tu baru diikuti dengan penglihatan. Okey, penglihatan pada ayat seterusnya. Allah cakap mengapa tak nak tengok? Kalau kita baca Quran, kita dapat hidayah dengan pendengaran. Ya. Macam tuan-tuan sekarang sedang mendengar, tutup mata pun tak tengok TV pun, tuan-tuan dengar betul-betul tadabbur ini, dengar ustaz baca, memang ia memberi kesan kebesaran dalam diri kita kepada Allah SWT. Ayat 27 itu Allah suruh tengok kepada air. Yang kita bincang air banyak kali Ustaz, ya. Ya, air ilal ard, ma ilal ard. Ayat 27 ini, kalau tuan-tuan yang ada mushaf, kalau nak bandingkan dengan ayat 5 yang awal kita baca, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Kan, salah satu urusan Allah yang Allah uruskan tak payah kita nak sibuk-sibuk ialah urusan air. Masya-Allah. Urusan air. Allah suruh kita perhatikan air, macam mana prosesnya itu dimudahkan, ya. Akhirnya tanah yang jurus. Jurus ini maksudnya tanah yang kontang, yang tidak ada tanaman, akhirnya boleh timbul keluar daripadanya tanaman, kemudian daripadanya boleh dimakan oleh binatang ternakan dan diri kita sendiri. Jadi kalau hari ni kita boleh makan ayam ke daging Ustaz, ya, dia makan tanaman tu datang daripada air. Air itu urusan Tuhan. Allah. Ya, projek itu tak payah serabut-serabut, Allah akan uruskan. Tapi kalau ada tempat yang tak ada air, ada masalah air, kalau serabut juga,
Kita dah ada formula 3 tadi Ustaz ya. Itu lengkap surah Sajdah ini ya. Jadi di hujung itu Allah menyata wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Tapi dah bukti-bukti ini orang-orang yang tidak beriman masih tanya bila hari fath. Ya, bila hari kiamat, hari kebangkitan ini? Maka Nabi tidak menjawab terus ya, diajarkan oleh Allah jangan cakap tahun 2022 ke kan. Sekarang ni ada orang cakap pasal sekarang ada ramal 2025 lah. Ia menyebabkan orang panik dan dia tak nak buat apa kecuali nak bertaubat ya. Baguslah taubat. Tapi anak kena jaga kan, kerja kena kerja juga ya. Jadi apakah jawapan daripada Allah? Pada waktu itu tidak bermanfaat iman dan juga apa sahaja yang mereka buat ya. Keimanan mereka tidak diberi penangguhan. Dua perkara. Tak ada keimanan, tak ada bermanfaat lagi dan tidak diberi tangguh lagi. Pasal idea dalam surah ini ialah jangan bertangguh minta panduan daripada Allah ya, dan jangan kita tidak beriman. Di hujung itu Allah menyatakan fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun, iaitu maka berpalinglah engkau daripada mereka dan tunggulah sesungguhnya mereka juga menunggu. Pasal mereka tanya bila kan. Sebenarnya saya buat kerja saya kan, awak buat kerja awak. Yang penting nanti satu hari nanti kita akan tahu siapa yang betul. Ya, jadi itu bila dah cakap fa'arid itu, ini maksudnya Nabi ni dah banyak kali ingatkan tapi degil. Ya, tapi tuan-tuan kalau anak kita baru kita ingatkan 2 3 kali, 5 kali, selagi dia tak berpaling, kita jangan berpaling. Dia berpaling ini kalau katakan orang tu dah sampai nak mengancam Nabi dengan nak bunuh apa sebagainya, barulah berpaling untuk menyelamatkan diri. Tuan-tuan dan puan, apakah kesimpulan daripada 30 ayat ataupun beberapa ayat yang kita dalami pada hari ini? Yang pertama, jangan lupa hari penting. Ya, jangan lupa hari penting, iaitu hari kita akan bertemu dengan Allah SWT. Kita sepatutnya makin lagi kita tak lupa, kita akan banyak zikir, kita akan banyak puji Allah, dan Ustaz buat 3 perkara tadi tu. Ya, itu projek paling penting, projek jumpa Allah. Projek jumpa anak, jumpa pasangan, jumpa kawan-kawan kedai kopi, itu projek secondary kan. Itu pun kena sembahyang malam juga. Pasal kita tak tahu, tak mampu nak uruskan perkara itu. Yang pertama. Yang kedua, kalau serabut untuk menguruskan kehidupan kita, bimbang bisnes kita tentang apa yang akan berlaku pada bulan Mei, Jun, Julai ke depan, ya, masih lagi bekerja ke, masih ada lagi makan, minum dan sebagainya, maka 3 perkara yang boleh kita buat: solat malam, minta kepada Allah penuh pengharapan, dan derma mana yang kita ada. Maksudnya, kalau kita ada peluang untuk wakaf, kita wakaf ya. Yang kedua. Yang ketiga, kita bina keimanan untuk mencapai kemenangan. Untuk kita berjaya ini pada ayat 28 ialah kita perlu bina keimanan kita, dan cara bina keimanan ini dengan Al-Quran. Kena bersabar ibu ayah kat rumah, pastikan Quran ini paling kurang ikuti Quran time ini ya. Kalau lebih lagi lepas maghrib ada, lepas isyak ada ke, ataupun lepas subuh, terus bersama dengan hidayah, kerana ini adalah hadiah amat besar daripada Allah. Ustaz, mari kita sama-sama kita doa agar Allah terus memberi kita hidayah untuk terus istiqamah. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama berdoa mohon kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك اللهم ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, saat ini kami menadah tangan lagi memohon kepadamu ya Allah agar diperkenankan permintaan kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha berkuasa menyembuhkan penyakit-penyakit ya Allah. Tiada kesembuhan melainkan daripadamu jua ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah
banyaknya nikmat kurniaan daripadamu kepada kami ya Allah. Namun kadang-kadang kami tidak mensyukurinya ya Allah, dan kadang-kadang membuatkan kami lagi jauh daripadamu ya Allah. Justru ya Allah, jangan Engkau turunkan bala kepada kami di atas dosa-dosa kami itu. Akan tetapi ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu ayah kami ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami kini dalam suasana wabak ya Allah. Angkatlah kembali wabak ini daripada kami ya Allah. Kurniakan kesembuhan kepada sahabat-sahabat saudara-saudara kami yang kini sedang dirawat ya Allah. Kurniakan perlindungan kepada kami sekeluarga, jiran kami, ahli qaryah kami, masyarakat kami, negara kami yang tercinta ini ya Allah. Jauhkan kami daripada wabak ini ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kekuatan, perlindungan, keselamatan, khususnya kepada sahabat-sahabat kami di barisan hadapan ya Allah, para doktor, jururawat, petugas-petugas pusat-pusat kesihatan ya Allah, anggota-anggota keselamatan ya Allah, sahabat-sahabat kami yang mengagihkan bantuan, sahabat-sahabat kami di Jabatan Kebajikan Masyarakat ya Allah, seluruhnya yang berusaha menyampaikan bantuan ya Allah. Kurniakan kekuatan kepada mereka, perlindungan kepada mereka, ganjarilah mereka ya Allah dengan ganjaran pahala daripadamu jua ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami ini orang-orang yang berjaga malam mengadu kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang senantiasa tunduk memohon pertolongan daripadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, didiklah hati kami, pujuklah hati kami menjadi orang-orang yang hati-hatinya mudah untuk berwakaf, berinfak harta-harta kami ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman wa ya Rahim, hanya padamu kami mengadu ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan ya Allah. Ya Allah, kurniakan buah fikiran kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah, agar dikurniakan idea-idea dan juga hikmah-hikmah buat mereka ya Allah dalam berusaha menangani wabak COVID-19 ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami kini di pertengahan Sya'ban, Ramadan bakal menjelma buat kami ya Allah. Maka ya Allah, panjangkan usia kami agar kami dapat bertemu dengan bulan Al-Quran, penghulu segala bulan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan hati kami hati yang bercinta dengan Al-Quran. Jadikan mata kami mata yang suka melihat dan membaca kalam-Mu Al-Quran. Jadikan lidah kami ya Allah lidah yang fasih menyebut kalimah-Mu Al-Quran, sebagaimana kami fasih menyebut kalimah yang lain ya Allah. Telinga kami ya Allah, telinga yang tidak jemu-jemu mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Akhir sekali ya Allah, kurnia kekuatan buat seorang anak yang kini berjauhan dengan ibu dan ayahnya. Kurniakan kekuatan juga buat ibu dan ayah yang kini berjauhan dengan anak-anaknya ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima doa kita sebentar tadi, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Doa agar kita
dipimpin Ustaz ya, diberikan hidayah pada setiap masa. Pemimpin-pemimpin kita pun bersabar dalam berpegang kepada hidayah daripada Al-Quran agar lebih banyak lagi idea-idea Allah beri daripada yudabbirul amra minas sama, ya, daripada langit. Pasal kalau mengharapkan kepada idea kita sahaja, pengalaman berinteraksi dengan COVID-19 ini baru sangat. Allah. Ya, kita tak ada pengalaman, ya. Saya tak pernah ada pengalaman lah kena sampai begini. Kata dalam Facebook saya ada yang kata tahun 69 dahulu, ada yang kata dah menghadapi kesulitan, ya, dia ada pengalaman kan. Tapi bagi kita yang tak ada pengalaman ataupun ini mungkin lebih teruk lagi, wallahu alam, ya. Tapi kita tahu bahawa Allah yang menguruskan yudabbirul amra minas sama. Itu sebabnya salah satu daripada perkara yang kita belajar tadi adalah sedekah ataupun wakaf, ya, infak. Jadi salah satu daripada infak ini wakaf Ustaz, ya. Kita letak sesuatu, benda itu tetap di situ, pahalanya berjalan untuk kita, ya. Sempena kempen yang sedang berlangsung sekarang, kempen wakaf Al-Quran, alhamdulillah sudah ada lebih 25,000, ya. Kita nak lagi pasal ada orang yang minta, ya, yang minta perlukan Quran. Ramadan kita Ustaz adalah Ramadan tanpa solat tarawih di masjid, ya. Tuan-tuan yang ada di rumah, kalau tuan-tuan ada sedikit kelapangan, ya, boleh berwakaf di nombor tertera di atas skrin sekarang ini. Harapnya Quran ini sampai pada mereka, ya. Kita akan tutup ini sebelum 14 hari bulan, ya, untuk wakaf ini. Sampai pada mereka sebelum Ramadan, mereka baca masa Ramadan, ya. Moga-moga ini sebagai amal jariah kita, sebagai tanda kita ini ada projek besar. Ada projek besar, perlu bantuan besar daripada kabel besar daripada Allah. Maka kita buat 3 perkara: bangun malam kena buat, kemudian doa betul-betul, dan kita infakkan apa yang ada. Mungkin sebelum akhir Ustaz, ya, sebenarnya saya nak minta pada tuan-tuan yang rajin untuk mengkaji surah Sajdah ni, pasal saya dah mengkaji sedikit, cari perkataan yang paling banyak berulang, ya. Kata akar yang paling banyak berulang di dalam surah ini. Taglah saya ke, tag Ustaz ke di Facebook dan TV Al-Hijrah, ya. Hari Isnin nanti kita umumkan siapa yang betul, ya. Kita beritahu nama je lah, insya-Allah. Harapnya nanti tuan-tuan boleh buat sedikit kesimpulan daripada surah Sajdah ini, pasal surah Sajdah ini ingin kita kembali kepada hidayah daripada Allah. Jadi tuan-tuan cari perkataan yang paling banyak berulang, kata akarnya dalam surah ini, buat satu penulisan di Facebook, tag, ya. Jadi kita boleh belajar pada hari Isnin nanti, insya-Allah. Kita bagi masa lah, hari Ahad kita bagi masa. Dan kemudian saya di Facebook Fazrul Ismail, Ustaz. Saya Tarmizi Akademi Al-Quran. Tarmizi Akademi Al-Quran, dan tagkan TV Al-Hijrah, ya. Sebab ada yang tanya tadi Ustaz, kalau terlepas episod-episod ni macam mana nak buat Ustaz? Ya. Jadi boleh satu siaran ulangan malam ini pukul 10, ya. Dan juga boleh tengok kembali di Facebook TV Al-Hijrah. TV Al-Hijrah. Cari ada kat situ. TV Al-Hijrah, carilah, scroll hari sikit. Apa yang nak tengok. Sebab kita setiap hari kan. Betul. Jadi ini sebagai usaha kita bersama menguatkan interaksi kita bersama Al-Quran, Ustaz, ya. Jadi insya-Allah kita menunggu jawapan tuan-tuan. Taglah TV Al-Hijrah, nama saya senang sikit, dan juga Fazrul Ismail dan juga Ustaz Tarmizi Akademi Al-Quran, ya. Jadi insya-Allah moga-moga ini akan menjadi pahala bersama untuk kita belajar, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita berada di penghujung. Allahu Akbar. Ya, kita bertemu lagi insya-Allah tuan-tuan dalam Quran Time, Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19, COVID-19. insya-Allah.